Orang tua ini boleh bercakap dengan orang mati. Wa amma asyala kaliyama Allah. InsyaAllah wa maqali inna rahmatan gus Allah fa qali inna rahmatan ampel. Nasyaallah. Dia juga boleh bercakap dengan semut. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya gufron alkihi innaka ya firman Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Ya jelas lah. Bahkan dia boleh memerintahkan malaikat dan menjadi penjaga pintu neraka. Wahai malaikat Jibril, Jibril, laqad inna rahmatan wa ma qad inna rahmatan Jawa Barat. Dan semua itu dengan hanya bahasa maqali inna rahmatan. Dia adalah Mama Gufron. Kita akan bahas siapakah orang tua ini, apakah penyelewengan dan kelakuan orang tua ini. Jadi tengok video ini sampai habis agar tidak keliru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang baru berada di channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan share video yang anda rasa bermanfaat daripada channel ini. Sahabat semua, video kali ini kita akan bahas mengenai baru-baru ini viral video orang tua yang dikatakan sangat hebat berbahasa Arab sehinggalah menjadi tumpuan dan perhatian orang ramai, termasuklah di Malaysia. Baiklah, pertama sekali, bila anda tengok video ini dan tidak habis, jangan terus membuat andaian, kerana kita akan simpulkan sama-sama semuanya nanti pada akhir video. Lepas tengok baru anda komen. Baiklah, kita terus kepada topik perbahasan kita. Sahabat semua, orang tua ini yang digelar dirinya sebagai Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani Al-Jawi, yang didakwa merupakan cicit daripada Syekh Nawawi, seorang ulama yang terkenal di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini foto ini pertama terendam Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini nggak pernah dipunculkan. Gara-gara unik, akhirnya muncul seorang wali, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan Mama Gufron ini semestinya lah berasal daripada Banten, Indonesia. Dari kecil dikatakan Mama Gufron ini pandai merawat orang sakit. Ramailah orang yang cuba berubat kepada dia. Kiranya dia adalah dukun kampung lah dan menjadi harapan orang kampung. Tetapi selepas dia merawat, maka dia pun menghilang. Bila dia diperlukan sahaja, barulah dia datang semasa kecilnya. Dan ketika dia tumbuh dewasa, Mama Gufron ini mencari ilmu dengan pelbagai guru, termasuklah guru-guru rohani dan sebagainya. Maka dia mempraktikkan ilmunya dengan dia pernah dikubur selama 40 hari. Dan dia bangkit daripada kematian itu. Cerita ini memang banyak juga di YouTube, sahabat semua boleh tengok bagaimana Mama Gufron ini bangkit daripada kubur ataupun dikubur selama 40 hari. Setelah 2 tahun lamanya beliau berguru kepada Abuya Mama Armin. Kemudian beliau dikubur hidup-hidup selama 40 hari 40 malam sebagai permulaan pendidikan ruhaninya untuk mengenal jati diri dan robnya. Mama Gufron ini dia adalah seorang yang lantang menyuarakan tentang hak rakyat Indonesia. Dan dia boleh dikatakan pejuang Pancasila, iaitu orang yang menjunjung perlembagaan Indonesia. Dalam meniti usianya, banyaklah cerita-cerita mengenai karomah, cerita bab wali yang dikeluarkan dan disandarkan kepada Mama Gufron ini. Dari Sabang sampai Merauke, Asia dan dunia, orang bertoreko bisa sakti karena kecintaan kepada Allah. Buktinya apa? Ka'bah bisa jengceret gini, benar gak? Saya boleh katakan Mama Gufron ini adalah orang baik dan disenangi oleh orang. Tetapi di sisi lain, secara umumnya Mama Gufron ini adalah orang yang kuat sembang, ditambah lagi dengan level confident yang sangat tinggi. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati indah rahmatan Gufran. Alhamma asyidi innaka liyamarun innaka liyamafilma Allah. Wa maqali inna rahmatan syir alayya mafilma Allah al-hakali mafilma Allah. Ngeri. Sampai berani mencabar siapa sahaja dengan pelbagai cabaran. Dan disebabkan dia sembang tu bertahun-tahun lamanya, sehinggalah ramai yang percaya. Dan sembangnya ini membawa kepada fahaman dan juga dakwaan yang menunjukkan dia adalah seorang wali dan mempunyai karomah yang tinggi, mempunyai kelebihan yang tinggi, yang ajaib,
di luar kemampuan manusia biasa. Antara sebabnya juga dia adalah keturunan ulama daripada An-Nawawi Indonesia. Dia mendakwah, dah pernah dikubur selama 40 hari, dah berguru dengan bermacam-macam guru, sehinggalah tahap tertinggi dia mendakwah. Hanya dia yang menguasai bahasa Suryani, iaitu bahasa kuno dahulu. Makanya sedikit sebanyak orang mula mempercayainya, dan wujudlah pengikut-pengikutnya di kalangan orang kampung dan juga orang-orang yang kurang ilmu agama. Bahkan ada juga yang lepasan pelajar pesantren pun ikut dengan Mama Ghufran, hanya bersandarkan dakwaan keturunan dan juga karomah daripada Mama Ghufran, yang dikatakan dia adalah seorang wali yang mempunyai banyak kelebihan. Pada awal pergerakan Mama Ghufran ni, pengikutnya bergerak secara sembunyi sahaja, sehinggalah dia mempunyai penyokong dan semakin mendapat pengaruh, maka dia pun diketengahkanlah, dijemput di majlis-majlis besar, dan bila dah diangkat dan terapung, maka Mama Ghufran ni pun mendakwalah yang dia telah pun menulis 500 kitab. Bayangkan 500 kitab berjilid-jilid lagi. Selepas orang ramai mendesak, betulkah dia memang menulis 500 kitab? Maka disitulah dia mengeluarkan bahasa ciptaannya sendiri dalam sesi ceramahnya, sehinggalah video tersebut viral di Malaysia dan Indonesia. Ini videonya. Ada yang memancing, bagaimana mana ngarang kitab 500 kitab, saya harus dipamerkan. Sorry, kalam itu makali inna kalimah kitab fa'alayakum faqali alai inna kalimah ummati fi inna kalimah fil Allah la sidi inna kalimah Makkah Madinah la qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makali inna rahmatan sahabat Sayyidina Ali Umar Utsman Abu Bakar la qali inna kalimah fi ma Allah subhanallah makali inna rahmatan Indonesia ma faqali inna rahmatan wa makali inna rahmatan Islam Indonesia maha faqal asyidi inna kalimah fi ma Allah nam faqali inna kalimah Indonesia makali inna rahmatan kitab makali inna rahmatan Quran fa di inna kalimah Indonesia faqali inna asyidi anna kalimah fi ma Allah alhumma kali inna lama ummati fi inna kalimah fi ma Allah. Keprok atuh. Sahabat semua, terdapat 6 kebohongan dan penyimpangan atas nama agama yang dilakukan oleh Mama Ghufran ini, yang wajib kita tolak dan kita tidak akan benarkan ia masuk ke Malaysia. Dan kita mahukan juga umat Islam di Indonesia tahu bahawa apa yang dibawa oleh Mama Ghufran ini adalah satu kemungkaran, iaitu penyimpangan. Yang pertama, Mama Ghufran berdusta menggunakan nama Nabi SAW. Dia mengatakan itu adalah hadis Nabi SAW, tetapi matan hadis itu adalah innama qali rahmatan innama qali. Kan ngaji. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rabbana qul inna ya qul inna falima dunya wal akhirat la kalima fil Allah wa ma qul inna rahmatan wali wali Allah wa ma qul inna rahmatan hidayah ma qul anna ya ma fil kalam." Bukalah semua kitab hadis sahabat semua. Kita tidak akan pernah jumpa hadis tersebut, kerana hadis yang ia dakwa daripada Nabi SAW itu sebenarnya adalah rekaannya sendiri daripada matan sehingga isi maksud hadis tersebut. Kalau dia menggunakan hadis tetapi salah bacaannya pun kita boleh terima lagi, tetapi hakikatnya ia memang bukan hadis daripada Rasulullah. Maka jelas ini adalah satu pendustaan yang besar atas nama baginda Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW pernah bersabda, "Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yang bermaksud barang siapa yang berdusta di atas namaku, iaitu Rasulullah, dengan sengaja, maka siapkanlah tempatnya di dalam api neraka. Tetapi Mama Ghufran ini melakukan perkara tersebut dengan penuh confident. Pembohongan yang kedua pula ialah dia bercakap dengan orang yang dah pun mati dengan ayat yang sama, iaitu innama qali rahmatan innama qali inna Makkah Madinah innama qali syidi faqali qaprakatu wa waqani inna rahmatan syada kaliyama Makkah Madinah wa masjidi inna kaliyama fi Allah wa mukadi inna rahmatan tanah Jawi inna kaliyama fi Surabaya wa mukadi inna rahmatan Jawa Timur wa mukadi inna rahmatan wali Allah takfi al-hash al-hamakon ansyidi in al-ayya fa'adayah la hawala an ma'ali inna sya'alaya ma bismillahirrahmanirrahim insyaallah wa maqali inna rahmatan Allah wa masjidi al-hakari inna kalima kalam la qali inna rahmatan kalam wa maqali inna rahmatan malaikat Jibril wa maqali inna rahmatan ya Rasulullah wa maqali inna rahmatan basunan ampel la alayya mafil maut. Jadi abah pun abah situ sudah enak nikmat la kasyana alayya mafil maut insyaallah. Itu aja.
bahasanya nanti bisa diterjemahkan. Jadi saya ngobrol dengan Basun Ampel, insya Allah. Akrob. Jadi akrob itu ngobrol. Dia kebetulan ada. Sebentar lagi dia berangkat. Insya Allah Gus. Jangan takut ya Gus. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Teruskan perjuangan. Nitip. Sahabat semua, pemahaman dan kepercayaan seperti ini kebiasaannya daripada orang yang mengaku ada ilmu batiniah, iaitu dengan etika tanasukh al-arwah. Seseorang itu percaya roh boleh bertukar-tukar dan boleh dibawa bersembang dan sebagainya. Dan pemikiran seperti ini bercanggah dengan ajaran Islam. Kerana hidupnya manusia ini dengan adanya roh, dan roh adalah salah satu perkara yang tidak dapat dirungkai oleh pancara indera manusia yang lemah. Sebagaimana ketika ada yang datang kepada Rasulullah bertanya mengenai roh, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal 'ilm illa qalila." Yang bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu daripada urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu, pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Allah memerintahkan baginda Nabi SAW supaya memberi jawapan kepada mereka orang yang bertanya itu, bahawa roh itu adalah urusan Allah. Hanya ilmu Allah sahaja yang mengetahuinya, dan tiada sesiapa pun yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun Allah berikan jawapan yang sebaik-baiknya mengenai roh dan segala urusan yang melibatkan roh. Ulama telah sepakat di dalam tafsir menyebutkan bahawa urusan roh adalah di bawah pengetahuan Allah. Adalah lebih baik untuk kita tidak pergi lebih dalam mengkaji berkenaan dengan roh. Tetapi hari ini tiba-tiba pula orang tua Mama Ghufran ini boleh bercakap dengan roh, dengan orang mati, dengan wali-wali dan sebagainya. Jamaah makin lahatukum syin al-aham mahandi innaha jamaah na'ajila haban mahjum analikim inna masumu mataqaddama inna awalihi. Dengan bahasa rekaannya sendiri, iaitu inna maqali inna rahmatan fa maqali inna mama mama budi koprakatu dan sebagainya, sehingga ia mengetahui keadaan mereka orang mati macam mana. Kalau dia tahu dan boleh bercakap dengan roh, maka dia pasti jadi orang yang paling kuat beribadah, sebab mengetahui bagaimana dahsyatnya keadaan di alam barzakh, bagaimana orang yang terpisah daripada dunia dan tidak dapat kembali lagi. Tetapi hakikatnya sebenarnya tidak. Mama Ghufran ini malah mempermainkan dan berdusta atas nama agama dan memperbodohkan orang ramai yang kononnya dia boleh mengetahui keadaan si mati dan boleh bercakap dengan mereka. Perkara ini kita boleh tengok sendiri dalam video-videonya. Pendustaan yang ketiga pula ialah Mama Ghufran bercakap dengan malaikat, bahkan mengarahkan malaikat sendiri. Ini bahasanya, bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat bubi ajid kod ada koyim. Ma mungkin ada kayam. Itu bahasa jin. Beda dengan bahasanya malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'di inna ja'alun la ta'dina fi Allah. Nusalli fardu qali inna rahmatan ya malaikat maut al-hal kaliyama firma Allah. Ketir. Hati-hati. Mau jawab saya, solatkan. Saya langsung lihat dulu nukar naki. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Loh iya, karena saya mati dulu. Dan juga menjadi penjaga gawang ataupun pintu neraka. Sahabat semua, dalam rukun iman kita diwajibkan percaya kepada malaikat. Malaikat ini ramai dan yang kita ketahui adalah 10, dan para malaikat ini adalah ciptaan Allah yang paling taat dan tidak menerhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermaksud neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar layanannya. Mereka tidak berderhaka kepada Allah dalam segala hal yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang para malaikat ini bergerak dengan perintah Allah dan melakukan segalanya atas suruhan Allah. Tetapi hari ini wujudnya pula Mama Ghufran, boleh dia halau malaikat, bolehnya dia silih berganti jadi penjaga neraka, boleh dia arah dan suruh malaikat sesuka hati. Ini jelas adalah satu pendustaan atas nama Islam dan memperbodohkan ummah. Orang ramai yang berada di sekitarnya hanyalah angguk kepala sahaja, percaya dengan dakwaan-dakwaan Mama Ghufran. Sedangkan apa yang dilakukan dikatakan oleh Mama Ghufran ini adalah satu bentuk kesesatan yang membawa para anak-anak muda menjadi sebahagian pengikutnya. Perkataan dan kelakuan Mama Ghufran ini tidak ubah seperti pengikut Ayah Pin, cumanya berbeza tempat sahaja, tapi pendustaan itu sama. Saya berjumpa dengan Ayah Pin sendiri di langit. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata, dia panggil alam Bazrah, dipanggil alam sebalik mata. Saya melalui Madinah, kemudian saya pergi ke Mekah.
Penyelewengan yang keempat pula ialah Mama Ghufran mendakwa bahawa boleh bercakap dengan semut, haiwan-haiwan lain dan juga bercakap dengan Nabi Khidir. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makariyama Ghufran alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Apakah saya didoakan enggak Ghufran? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Sahabat semua, hanya para nabi sahaja yang ada mukjizat untuk memahami dan mendengar bahasa haiwan. Sebagaimana Nabi Sulaiman AS diberikan kelebihan dengan bahasa burung dan memahami perkataan semut. Sebagaimana Allah rakamkan di dalam Al-Quran yang bermaksud, dan Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Daud. Dan setelah itu Nabi Sulaiman berkata, wahai umat manusia, kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung, dan kami telah diberikan serba sedikit daripada tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Sesungguhnya yang diberikan ini adalah limpah kurnia daripada Allah yang jelas nyata. Seterusnya pada ayat yang ke-18 pula, Nabi Sulaiman AS mendengar ratu semut memerintahkan semut yang lain untuk berlindung disebabkan askar Nabi Sulaiman nak berlalu. Sahabat semua, mukjizat ini hanya diberikan kepada para nabi, utusan Allah untuk membimbing umat mereka daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya keimanan. Jadinya ia sangatlah berbeza dengan Mama Ghufran. Ia mendakwa boleh bersembang dengan semut, boleh berbahasa haiwan, boleh memerintahkan malaikat dan sebagainya, bahkan melebihi para nabi. Dan ia jelas adalah pembohongan. Sahabat semua, Mama Ghufran ni dia bercakap dengan malaikat. Ayat yang dikeluarkan ialah inna maquli inna. Dia bercakap dengan nabi. Ayat yang keluar pula ialah maquli inna juga. Bercakap dengan semut, ayat yang keluar pun maquli inna. Bercakap dengan roh orang mati pun maquli inna, maquli inna. Hadis nabi pun maquli inna rahmatan Makkah Madinah. Kata-kata ulama lain pun inna maquli inna fa qafrakatu. Dia ni kalau disuruh ulang balik apa yang dia cakap, pasti dia tidak akan dapat ulang dan susun semula ayat itu dengan baik. Sebab apa? Sebab ayat maquli inna itu adalah rekaan semata-mata oleh orang tua ini. Jadinya penyelewengan yang kelima ialah bahasa Suryani yang dia dakwa hanya dia yang faham. Itu sebenarnya ialah bahasa ciptaannya Mama Ghufran sendiri, iaitu maquli inna rahmatan Makkah Madinah, maquli inna Indonesia, maquli inna mamanya Budi, maquli inna mamanya Segala bahasa ini adalah rekaannya sahaja, tetapi dialas dan disandarkan dengan bahasa Suryani. Sahabat semua, bahasa Suryani ini memang wujud. Ia juga dipanggil sebagai bahasa Suriah ataupun Lesa Suryaya. Bahasa ini adalah sebuah bahasa Aram Timur yang pernah dipertuturkan di Syria, Palestin, Iraq, Turki, Azerbaijan, dan bahasa Suryani ini dah pun ditetapkan sebagai satu bahasa yang dah pun pupus. Tidak lagi digunakan, apatah lagi dijadikan sebagai pertuturan seharian kerana terlalu lama, terlalu kuno. Dan secara umumnya kita boleh fahami definisi bahasa Suryani ini ialah semua bahasa Aramik Timur yang dipertuturkan oleh bermacam-macam komuniti Kristian di Timur Tengah. Meskipun ia bahasa kuno, terdapat sejarah mengatakan bahawa terdapat usaha untuk memperbaharui bahasa Suryani, iaitu dicampur adukan dengan bahasa Aramik, iaitu bahasa pertuturan Nabi Isa AS. Juga sebenarnya bahasa Suryani ini bercampur aduk dengan bahasa Yunani kerana banyak kosakata yang hampir sama. Meskipun menjadi bahasa Suryani yang baru, ia tetap dah pun dilupakan kerana terlalu lama. Daripada pertuturan dan juga penulisan, ia adalah bahasa kuno yang dah pupus. Dan tidak ada lagi saat ini yang boleh bertutur memahaminya, hanya sekadar melihat kepada huruf-huruf yang disabitkan kepada huruf-huruf Arab, iaitu huruf-huruf hijaiyah. Dan perkara itu pun digunakan untuk tujuan sihir dan dukun, seperti menulis kata Azazil dalam bahasa Suryani, tetapi bahasa Arab yang menjadi rujukan mereka. Jadinya bahasa Syria ataupun bahasa Suryani ini, sama ada Suryani kuno ataupun Suryani baru, tidaklah lagi digunakan. Apatah lagi bahasa Suryani yang berbunyi inna maquli rahmatan Makkah Madinah, inna maquli Indonesia fa, inna maquli shiddi fa qaprakatu, ia memang tidak wujud. Hanya orang gila sahaja yang percaya kepada pembohongan orang tua tadi. Kerana perkataan inna bermaksud sesungguhnya dalam bahasa Arab, qala berkata, fa maka, rahmat rahmat yang diulang-ulang oleh Mama Ghufran ini adalah asalnya bahasa Arab. Tetapi dalam bahasa Arab dia ada disiplin ilmunya sendiri. Kalam itu wajib kenalah ada lafaz, iaitu ucapan murakkabu, dan ucapan itu kenalah tersusun, mufid, bermanfaat, difahami, bil wad'i, iaitu dengan qasad, adanya niat untuk menyampaikan kalam tersebut, dan ia yang tidak diucapkan oleh orang yang tidur. Tetapi kalau hanya maquli inna diulang-ulang sampai lebam, itu bukan kalam, itu adalah karam, rosak bahasa. Dalam bahasa Arab ia tidak difahami, dalam bahasa Suryani tidak difahami, dalam bahasa Melayu pun tidak difahami. Jadinya itu adalah bahasa untuk orang yang tidak faham, diberitahu kepada orang yang tidak faham juga. Sahabat semua, Mama Ghufran ni sampai saat ini kita tidak lagi pernah mendengar lagi dia membaca ayat suci Al-Quran, membaca hadis. Kalau dia buka Al-Quran pun dan kitab,
yang dia suruh baca adalah orang lain? Kenapa tidak baca saja, kan dapat pahala? Ataupun adakah takut kerana ada kesalahan dan sebagainya? Dan antara dakwaan Muhammad Ghufran juga ini ialah dia menulis 500 kitab dan bangkit hidup kembali setelah dikubur 40 hari, dan banyak lagi dakwaan-dakwaan yang angkat bakul sendiri. Sahabat semua, sebagai kesimpulan, kita kenalah menjauhi orang-orang seperti ini dan tidak terpengaruh dengan dakwaan dan segala cerita hikayatnya. Boleh jadi orang seperti ini menjadi ujian kepada kita semua untuk lebih memperbaiki diri, belajar agama dengan baik. Kerana agama Islam ni dah penuh sempurna. Nabi SAW dah bawa Islam ni kepada kita dengan lengkap. Tidak ada lagi kekurangan. Jadinya kita tidak perlukan lagi Nabi baharu. Kita tidak perlulah lagi nak gali bahasa kuno untuk dijadikan jampi dan sebagainya. Kerana Al-Quran yang penuh dengan mukjizat dah cukup. Al-Quran penuh dengan apa perkara yang dah lepas berlaku untuk kita jadikan pengajaran, dan perkara yang akan datang seperti kiamat, kematian untuk kita jadikan peringatan. Al-Quran dah sempurna, itu pun masih lagi kita jarang baca, hanyalah sekadar dijadikan perhiasan. Jadinya apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku sakti, wali dan sebagainya, kalau tidak bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Jangan buang masa. Jadi cukup sekitar itu saja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.